Sama erat selesaikan isu prasarana di Sabah. Pemberian vaksin pneumokokal percuma bermula esok. Kerajaan perpaduan berpendirian serius dan memasang tekad bagi menyelesaikan masalah prasarana segera. Antaranya yang melibatkan pendidikan, bekalan air dan jalan raya terutamanya di Sabah. Ya, jelas Perdana Menteri dalam usaha menyelesaikan masalah itu, Kerajaan Persekutuan dan Negeri perlu bekerjasama dengan padu bagi memastikan gerak kerja serta pelan yang dirancang mampu dilaksana dengan sempurna. Beliau komited membantu Sabah menyelesaikan masalah itu apabila telah 3 kali ke negeri tersebut sejak memegang jawatan Perdana Menteri dan melihat sendiri situasi melibatkan prasarananya. Sehubungan itu, satu mesyuarat tertinggi bersama Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan diadakan esok bagi menangani masalah air di Sabah. Perdana Menteri berucap pada majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan 2023 di Penampang. Sementara itu, pada program Semarak Perpaduan Rakyat Papar, Perdana Menteri memaklumkan kerja-kerja pembinaan projek Lebuh Pen Borneo di Sabah juga akan dipercepat. Dari di Sabah. Jadi saya telah runding dengan Ketua Menteri dan ini di bawah timbalan Perdana Menteri Fadilah. Datuk Seri Fadilah telah panggil mesyuarat supaya kita percepatkan. Ya. Biar proses betul. Jadi projeknya besar. Dia ada 35 package dan kita akan segerakan dan saya percaya dengan kerjasama kerajaan negeri kita dapat percepatkan. Perdana Menteri menerima panggilan telefon daripada Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan semalam. Beliau menggunakan peluang itu untuk menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Erdogan atas kemenangannya pada pilihan raya Presiden Turkiye. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri turut mengagumi ketabahan dan kesabaran Erdogan dalam menghadapi pelbagai cabaran untuk memenangi pilihan raya tersebut. Kedua-dua pemimpin sepakat untuk mengeratkan hubungan dua hala Malaysia-Turkiye serta bersedia untuk memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang ke tahap yang lebih baik. You are supposed to do great things, and my salams and affection from the half of the family to Amina and all the family members. And you have shown great effort, patience, and I watched your final speech and also the victory speech. MashaAllah, great hero. And of course, now once you settle down, we have now to take up issues of bilateral relations, of trade and investments and military cooperation, cultural, educational at a faster pace. And I would like to assure you that we'll give a priority to our relations with Turkey, and you are invited to come to Malaysia as soon as possible. Pemberian vaksin pneumokokal diperluas kepada kanak-kanak 4 dan 5 tahun secara serentak bermula esok hingga 31 Mei tahun depan. Tindakan bertujuan mengoptimumkan pelindungan terhadap penyakit pneumokokal invasif dalam kalangan kanak-kanak yang lahir pada 2018 dan 2019. Sebenarnya pemberian vaksin tu kita boleh, ibu bapa boleh bawa anak-anak ke mana-mana fasiliti kita secara walk-in, tetapi kita juga ada temu janji melalui MySejahtera. Jadi mereka boleh juga pergi ke MySejahtera dan membuat tempahan lah. Kita sebenarnya mensasarkan 700,000 kanak-kanak yang berusia 4 dan 5 tahun dalam program CUP. Walaupun sasaran kita diberi sebanyak 700,000, tetapi kita mengharapkan sekurang-kurangnya kita mencapai 70% dari sasaran tersebut. Pemberian vaksin ini melibatkan semua fasiliti kesihatan primer KKM di seluruh negara. Vaksin pneumokokal diberi untuk mencegah penyakit disebabkan jangkitan bakteria Streptococcus pneumonia yang juga dikenali pneumococcus. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Dr. Ruzita Abdul Rahman, antara penyakit disebabkan bakteria itu ialah radang paru-paru, radang selaput otak dan saraf tunjang serta jangkitan bakteria dalam darah.
Komplikasi penyakit pneumokokal termasuk cacat pendengaran, kecacatan otak dan kematian. Vaksin pneumokokal konjugat atau Prevenia 13 digunakan dalam program imunisasi catch-up ini. Memberi perlindungan kepada 13 jenis serotype yang kita patut gunakan dalam kita punya program imunisasi sekarang. Kesatuan Eropah EU terbuka dan bersedia untuk menerima cadangan Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC berhubung pelaksanaan Peraturan Penerbangan Hutan EUDR. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof ia kejayaan buat negara dalam usaha memastikan industri sawit tidak didiskriminasi. Perinciannya bersama wartawan Farah Zubir di Brussels, Belgium. CPOPC katanya turut mencadangkan agar sesi libat urus diadakan secara berterusan melalui penubuhan pasukan petugas khas bersama EU ataupun penganjuran sesi dialog. Terutamanya majoriti bersetuju dengan apa pandangan. Tapi konklusi yang kita boleh buat ialah bahawa mereka mendengar. Sekurang-kurangnya mereka mendengar dan mengetahui apa sahaja luahan kita berhubung kait dengan kesukaran pematuhan kepada EUDR. Jelasnya, wakil EU juga akan ke Malaysia dan Indonesia bagi bertemu pihak berkepentingan tidak lama lagi dan meneruskan sesi libat urus berkaitan pelaksanaan EUDR. Pada misi bersama antara Malaysia dan Indonesia ke EU, Timbalan Perdana Menteri telah mengadakan pertemuan dengan Pesuruhjaya Alam Sekitar, Lautan dan Perikanan EU, Wakil Tinggi bagi Hal Ehwal Luar Negeri dan Dasar Keselamatan Kesatuan Eropah serta Naib Presiden Eksekutif Eropah untuk Perjanjian Hijau dan Pesuruhjaya Tindakan Iklim Dasar. Malaysia mahu EU mengiktiraf tindakan yang diambil oleh kerajaan selama ini melibatkan usaha memastikan kemampanan sektor agri-komoditi. Oleh itu, sesi pelibatan kerajaan bersama pimpinan tertinggi EU tadi penting bagi menjamin nasib 700,000 pekebun kecil dalam bidang pertanian di Malaysia. Laporan Farah Zubir dari Brussels untuk RTM. Skim tangga gaji lebih 10,000 guru tabika kemas akan distruktur semula selaras kelulusan dan pengalaman mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perinciannya akan dibincangkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Keuangan. Oleh kerana skema ini adalah skema yang tidak berasaskan kepada kelulusan, maka kami tertakluk kepada skema itu, maka tidak adil lah. Yang berdasarkan kelulusan dan juga pengalaman yang sedia ada tidak diberikan pencerahan oleh kerajaan, maka kami akan berikhtiar untuk berbincang dan memperincikan dengan pihak CPA sendiri dan juga pihak Kementerian Keuangan, ya, agar bukan hanya skema tetapi dari segi produktiviti, ya, dan jumlah pelajar yang ada, murid yang ada, kita akan lakukan penstrukturan dalam perkara ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyempurnakan program Tabika Pratahfiz Kemas di Putrajaya. Menerusi program itu, 100,000 kanak-kanak tabika kemas disasar menjadi hufaz cilik dalam 3 tahun lagi. Gabungan 4 persatuan perfilman tempatan meluahkan rasa kesal terhadap kenyataan Awesome TV yang dianggap tidak menghormati kredibiliti Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dalam menyelesaikan permasalahan industri serta memperjuangkan nasib penggiat seni tertindas. Ia susulan teguran Fahmi Fadzil agar stesen TV berkenaan menyelesaikan isu bayaran tertunggak secara baik. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, Persatuan Penerbit Filem Malaysia memandang serius isu bayaran tertunggak dan ramai antara penerbit dan penggiat seni menyuarakan rasa kecewa sekaligus meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia campur tangan untuk membantu menyelesaikannya. Dalam kenyataan sama, Persatuan Pengarah Filem Malaysia menyarankan supaya Awesome TV
memohon maaf secara terbuka kepada Fahmi Fadzil. Persatuan Pekerja Profesional Malaysia pula menyokong penuh campur tangan Fahmi Fadzil bagi membantu menyelesaikan masalah yang memberi kesan kepada semua pihak terlibat. Sebagai penyiar yang telah dilesenkan kerajaan, Awesome TV seharusnya mempunyai sikap yang lebih profesional, bertanggungjawab dan menerima baik teguran menteri. Bagi Persatuan Seniman Malaysia, kenyataan Awesome TV seperti mencabar kesabaran anak-anak seni tempatan, sedangkan stesen TV itu sepatutnya mematuhi undang-undang di bawah Akta SKMM. Bagi saya, semua pihak bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja dia lah. Terutama sekali kepada artis, kru, pengarah yang bekerja di bawah mereka. Terutama sekali bila mereka membuat penggambaran lah. Mereka selalunya ada perjanjian bersama pihak produksi dan pihak produksi juga mempunyai perjanjian dengan pihak stesen TV. Maknanya semua ada hubung kait. Dari sudut pandangan seniman, pembelaan kebajikan kepada artis ni perlulah dijaga secara keseluruhannya. Sebab apa? Bila mana stesen TV kalau tak bayar pihak production, dia akan melibatkan juga dan dia akan memberi kesan yang negatif kepada gaji-gaji pekerja-pekerja yang sudah menghabiskan penggambaran mereka dengan produksi tersebut. Penggiat seni dan industri kreatif menyambut baik langkah dan keprihatinan Kementerian Komunikasi dan Digital membantu golongan tersebut menangani pelbagai isu. Komitmen ini membuktikan kementerian terus proaktif menjaga kebajikan dan membantu penggiat seni tanah air. Memang kami alu-alukanlah pandangan bantuan kerajaan macam untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan industri ini. Saya pun sukalah kalau kerajaan kita macam tu. Maknanya ambil berat settlekan apa masalah sebenarnya, apa yang puncanya pasal kalau bayaran, apa punca bayaran, kalau boleh kerajaan ambil berat lagi, masuk campur lagi soal macam harga pembelian ke ataupun isu-isu IP, intellectual property producer yang kena tanggung semua ni, saya rasa itu pun patut diberi perhatian oleh kerajaan. So even sekarang ni yang mana yang dipandang remeh pasal hal pembayaran dan sebagainya pun masih lagi sebenarnya orang kata berkecimpung, dan mereka kena ingat yang penggiat seni bukanlah menggunakan ini sebagai hobi, tapi sebenarnya ini satu pekerjaan, satu sumber pencarian rezeki yang orang kata pun memang kena setiap hari mendapatkan rezeki itu untuk keluarga mereka, anak-anak dan sebagainya. Jadi itu adalah sebenarnya benda yang harus mereka fahami lah. Penyusutan nilai ringgit ketika ini berikutan tindakan Rizal Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan OPR negaranya secara agresif. Kenaikan OPR di negara itu telah mengawal inflasi dan mengukuhkan mata wang mereka. Bagaimanapun secara konservatif, kedudukan ringgit ketika ini tidak akan memberi kesan secara langsung kepada ekonomi negara. The aggressive monetary policy from the Federal Reserve that has given to investors and economic actors the signal of the commitment to fight inflation and also to wanted to support the currency. The dollar still remains the main reserve value for moments of uncertainty. Selain itu, pasaran saham Malaysia pada jangka panjang akan terus membantu mengukuhkan ekonomi negara. Kadar pertukaran US dengan ringgit tidak ada kaitan secara langsung dengan prestasi ekonomi. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus meningkat dan kita akan dapat mencapai matlamat untuk mensasarkan pertumbuhan antara 4.5 hingga 5% tahun pada tahun ini. Sementara itu, Kementerian Kewangan berharap permintaan terhadap ringgit kembali meningkat selepas Amerika Syarikat menyelesaikan isu parasiling hutangnya dijangka dalam tempoh 5 ke 6 hari lagi. Menurut Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan, ketika ini banyak peniaga dan pelabur yang memegang dolar Amerika berdepan ketidaktentuan pasaran, seterusnya meningkatkan permintaan mata wang itu. Tinggal beberapa hari saja lagi.
Dan kita harap apabila perkara itu selesai, maka ringgit harapnya tidak sebagaimana apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi apabila debt ceiling itu ataupun ceiling hutang itu boleh ditingkatkan, maka pegangan terhadap dolar Amerika itu akan berkurangan. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Wah! Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Batu Paraiba tourmaline dari Brazil yang sangat-sangat jarang ditemui serta rantai leher gabungan batu safir yang diperincikan dengan 7 butir batu tanzanite antara koleksi mewah kempen GenFest Habib. Ya, kempen berlangsung bermula esok hingga 2 Julai di bilik pameran Habib seluruh negara. Fenomena alam yang indah dan mempesona menerusi batu permata dan belian diselahkan Habib menerusi kempen GenFest ini. Jom kali diadakan, ia bukan hanya memberi tumpuan terhadap keunikan serta daya tahan batu permata dan belian, namun memfokuskan ilmu mengenai keasliannya. Batu permata juga telah menjadi sesuatu yang amat popular dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi kali ini adalah satu masa yang baik di mana kita mengadakan pesta permata. Pesta permata ini bukan untuk menjual barang-barang kemas semata-mata, tetapi juga untuk memberi pendedahan kepada semua terhadap batu permata, terutama sekali bagaimana kita menilai batu permata, apakah ciri-ciri yang ada di permata yang patut kita ketahui sebelum kita membeli. Beliau yang berpengalaman hampir 50 tahun dalam bidang ini optimis menjadikan Malaysia sebagai hub jualan batu permata selain barangan kemas. Kita juga telah mengeluarkan desain-desain yang terbaru menggunakan batu-batu permata yang baru-baru yang belum pernah didengar oleh ramai orang. Jadi kepada semua yang akan pergi ke Habib, mungkin dia dapat mengetahui tentang keunikan barang-barang kemas yang diperbuat daripada bukan sahaja emas dan bertatakan belian, tapi juga dengan batu-batu permata. Beliau ditemui selepas majlis GenFest Masterclass di Ibu Negara. GenFest Masterclass merupakan platform membincangkan pelbagai topik termasuk kepelbagaian batu permata serta pemilihan rekaan tepat yang menyelahkan personaliti pemakai. Sesi dikendalikan sendiri oleh Datuk Seri Miss Sadiq Habib. Jualan Mega Ehsan Rahmah menawarkan 7 barang keperluan asas utama dengan harga 30% lebih murah berbanding pasaran semasa. Program julung kali ini melibatkan 56 kawasan Dun Selangor. Tawaran melibatkan ayam segar, beras, telur ayam, minyak masak, ikan, gula pasir dan daging sejuk beku. Jualan Ehsan Rahmah ini adalah sinergi kepada 2 program di peringkat kementerian, KPDN dan juga jualan ehsan daripada Kerajaan Negeri Selangor.
Sudah barang pasti sinergi ini rakyat yang mendapat keuntungan dan rata-rata kita boleh memberikan suatu berita baik kepada rakyat. KPDN turut mengembangkan lagi pakej rahmah barangan elektrik. Pengumuman mengenainya akan dilakukan dalam tempoh terdekat. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa malam ini hingga 7 Jun. Kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau pekerja. Saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Bersama Nazri Fahmi, silakan.